Prosedur penubuhan adalah tertakluk kepada Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Kaedah-Kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957. Bagi perniagaan milikan tunggal, pendaftar perlulah berumur 18 tahun dan ke atas sahaja. Pendaftar hanya dibenarkan kepada warga negara Malaysia dan pemas tautin sahaja. Pendaftaran boleh dilakukan di SSM atau secara atas talian dalam tempoh 30 hari daripada tarikh menjalankan perniagaan. Sijil pembaharuan perlulah dilakukan setiap tahun, 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Kegagalan untuk mempembaharui akan dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 6 bulan atau hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau kedua-duanya. Tanggungjawab milikan tunggal ialah perlu menyediakan penyata kewangan yang lengkap serta dokumen yang dilakukan untuk membuat penyeraan perlulah disimpan selama 7 tahun untuk rujukan terutamanya pihak LHDN. Tanggungjawab perkongsian konvensional ialah menyediakan penyata kewangan yang lengkap dan semua dokumen perlu disimpan selama 7 tahun bagi kegunaan pihak LHDN. Dan syarikat perlu mengetahui keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian perlulah dibahagi sama rata mengikut perjanjian perkongsian yang telah dibuat. Jika tiada perjanjian perkongsian dibuat, maka akta perkongsian akan dirujuk. Perkongsian liability terhad PLT boleh ditubuhkan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 2 orang yang terdiri daripada individu atau pertubuhan perbadanan sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya menjalankan apa-apa perniagaan yang sah di sisi undang-undang dengan tujuan mendapat keuntungan dan selaras dengan terma PLT. Segala proses pendaftaran untuk penubuhan PLT akan dikendalikan oleh pegawai pematuhan. Pegawai pematuhan mestilah salah seorang dari pekongsi atau seseorang yang layak menjadi setiausaha syarikat di bawah Akta Syarikat 1965, merupakan warga negara atau pemas tautin tetap Malaysia yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan kebiasaannya menetap di Malaysia. Selepas seseorang itu dilantik sebagai pegawai pematuhan PLT, dia hendaklah mendaftar dengan pendaftar melalui portal MyLLP agar membolehkannya menyerah simpan atau mengemukakan dokumen-dokumen bagi pihak pekongsi atau PLT. Dan pegawai pematuhan itu dikehendaki pergi ke pejabat SSM yang terdekat untuk tujuan pengesahan identiti. Prosedur pendaftaran yang pertama adalah dengan menyediakan maklumat pendaftaran. Untuk pendaftaran baru, maklumat-maklumat yang diperlukan adalah seperti cadangan nama PLT, jenis perniagaan, alamat pejabat berdaftar, nama dan maklumat rakan kongsi, nama dan maklumat pegawai pematuhan dan juga surat kelulusan daripada badan profesional jika PLT yang dibentuk bertujuan untuk menjalankan amalan profesional. Untuk penukaran daripada perkongsian konvensional kepada PLT, maklumat yang diperlukan adalah sama seperti pendaftaran baru dan beberapa maklumat tambahan seperti nama dan nombor pendaftaran perkongsian konvensional, tarikh di mana perkongsian konvensional itu didaftarkan di bawah undang-undang yang berkaitan dan bahawa pada tarikh permohonan itu, perkongsian konvensional itu didapati boleh membayar hutangnya apabila hutang itu kena dibayar dalam perjalanan biasa perniagaan. Untuk penukaran daripada syarikat persendirian kepada PLT, maklumat yang diperlukan adalah sama seperti penukaran daripada perkongsian konvensional kepada PLT dan beberapa maklumat tambahan lain adalah seperti bahawa pada tarikh permohonan, semua fis statutory yang tertunggak atau apa-apa amount yang terhutang kepada mana-mana agensi kerajaan perlu dijelaskan. Bahawa syarikat persendirian itu telah menyiarkan suatu iklan dalam sekurang-kurangnya satu surat khabar yang disebarkan secara meluas di Malaysia dan menerbitkan suatu pemberitahuan dalam warta tentang niatnya untuk bertukar kepada PLT. Dan akhir sekali bahawa semua pemiutannya telah bersetuju dengan permohonan untuk bertukar kepada PLT. Dan yang terakhir, penukaran daripada firma profesional konvensional kepada PLT hanya memerlukan surat kelulusan daripada badan profesional sebagai maklumat tambahan. Setelah segala maklumat pendaftaran dipenuhi, barulah notis pendaftaran akan dikeluarkan.
Dan apabila yuran pendaftaran atau penukaran sebanyak RM500 dibayar, barulah sijil perakuan pendaftaran akan dikeluarkan dan setelah itu profil perniagaan akan diwujudkan. Terdapat 4 tanggungjawab berterusan PLT setelah ianya ditubuhkan, iaitu yang pertama, pendaftaran pertukaran butir-butir. PLT hendaklah memastikan pendaftar diberitahu jika apa-apa pertukaran dibuat kepada butir-butir PLT yang telah didaftarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pertukaran itu dibuat. Tanggungjawab PLT yang seterusnya ialah menyimpan daftar dan rekod statutory. Dokumen-dokumen seperti notis pendaftaran dikeluarkan oleh pendaftar, daftar untuk nama dan alamat setiap pekongsi dan pegawai pematuhan, salinan perakuan tahunan yang terkini, salinan apa-apa penyata yang diserah simpan dengan pendaftar, salinan perjanjian PLT, salinan apa-apa instrumen berhubung dengan apa-apa gadai yang dibuat oleh PLT dan apa-apa dokumen lain dikehendaki oleh pendaftar dari semasa ke semasa mestilah disimpan setiap masa di pejabat yang berdaftar. Tanggungjawab PLT yang ketiga adalah menyimpan rekod-rekod perakaunan. PLT hendaklah menyimpan apa-apa rekod perakaunan dan rekod-rekod yang mencukupi untuk menjelaskan tentang transaksi dan kedudukan kewangan PLT di pejabat berdaftar PLT atau mana-mana tempat lain dengan syarat pendaftar diberitahu tentang tempat lain itu. Dan PLT juga hendaklah menyimpan rekod-rekod perakaunan tersebut bagi tempoh tidak kurang daripada 7 tahun daripada berakhirnya tahun kewangan. Tanggungjawab PLT yang terakhir adalah perakuan tahunan. PLT hendaklah menyerah simpan satu perakuan yang dibuat oleh mana-mana 2 orang pekongsinya bahawa PLT itu boleh atau tidak boleh membayar hutangnya apabila ia perlu dibayar dalam perjalanan biasa perniagaan. Dan perakuan itu hendaklah disertakan dengan bukti-bukti lain yang diperlukan oleh pendaftar. Perakuan ini mestilah diserah simpan kepada pendaftar setiap tahun dalam tempoh 90 hari dari akhir tahun keuangan PLT. Dan untuk kes deklarasi tahunan, ianya mestilah diserah simpan tidak lewat daripada 18 bulan dari tarikh pendaftaran PLT. Keperluan asas bagi memperbadankan syarikat tempatan. Yang pertama, pengarah. Yang kedua, juru audit. Dan yang ketiga, setiausaha. Proses pemerbadanan dan dokumen yang diperlukan. Pertama, dokumen maklumat mustahak. Yang kedua, perlembagaan. Yang ketiga, proses pemerbadanan. Yang keempat, yuran pendaftaran. Dan yang kelima, selepas proses pemerbadanan. Dokumen dan maklumat mustahak yang diperlukan. Perlembagaan. Proses pemerbadanan. Langkah pertama ialah permohonan tempahan nama syarikat. Permohonan tempahan nama perlu dikemukakan kepada SSM untuk kelulusan nama syarikat baharu. Nama yang diluluskan akan dikhaskan selama 30 hari dan tarikh penyerahan permohonan selepas pembayaran yuran. Yang kedua ialah mendaftar syarikat dengan SSM. Di bawah Akta Syarikat Baru 2016, borang elektronik diperkenalkan untuk dokumen pelaporan pemerbadanan. Borang elektronik yang baru boleh diakses menerusi portal MyCoID, MyCoID dalam talian di mana borang tersebut telah menggantikan pelbagai borang yang sebelum ini diperlukan untuk pemerbadanan, iaitu borang 6, borang 48A dan M dan A di bawah Akta Syarikat 1965. Langkah ketiga ialah notis pendaftaran dan sijil pemerbadanan. Penerbitan notis pendaftaran akan dilakukan melalui email oleh SSM dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Ia adalah notis untuk menunjukkan bahawa sebuah syarikat baharu telah berjaya diperbadan dengan SSM. Tidak akan ada pengeluaran sijil pemerbadanan melainkan jika ini dipohon secara berasingan dan apabila dibayar bayaran yang ditetapkan. Dengan kewujudan Akta Syarikat 2016, tiada lagi sijil pemerbadanan disediakan sebagai dokumen bukti pemerbadanan syarikat tersebut. Di bawah Akta Syarikat Lama 1965, setiap permohonan untuk penubuhan syarikat hendaklah disertakan dengan bayaran seperti jadual berikut.
Manakala di bawah Akta Syarikat yang baru 2016, bayaran pendaftaran rata sebanyak RM1,000 akan dibayar kepada SSM untuk setiap permohonan untuk penubuhan sebuah syarikat. Tanggungjawab syarikat. Yang pertama ialah menentukan tahun fiskal. Setiap syarikat Malaysia mestilah menentukan penamat tahun kewangannya, financial year end, yang tidak semestinya jatuh pada 31 hari bulan Disember. Ia adalah keperluan mandatori bahawa setiap syarikat mesti menyediakan penyata kewangannya. Penyata kewangan itu harus diaudit oleh juruaudit yang diluluskan di Malaysia dalam tempoh 18 bulan dari tarikh penubuhannya. Syarikat mesti membuat penyata kewangan dengan SSM dalam tempoh 30 hari dari tarikh peredaran laporan dan laporan kewangan. Dengan kewujudan Akta Syarikat 2016, tempoh untuk penyerahan laporan tahunan dan penyata kewangan sudah berubah. Selepas ini, sebarang penyerahan laporan tahunan adalah mengikut tarikh penubuhan syarikat, manakala penyerahan laporan kewangan beraudit adalah 6 bulan selepas tempoh akhir akaun syarikat ditutup. Yang kedua ialah mesyuarat agung tahunan. Hanya syarikat awam terhad yang diperlukan untuk mengadakan AGM, sementara syarikat-syarikat terhad swasta ataupun sendirian berhad dikecualikan daripada keperluan ini. Mesyuarat ini dilakukan untuk pembentangan oleh setiausaha syarikat mengenai penyata kewangan beraudit, dividen, status pengarah serta pemegang saham. Untuk Akta Syarikat 2016, mesyuarat ini tidak wajib lagi dilaksanakan. Ini bermakna syarikat boleh memilih untuk melakukan mesyuarat tahunan atau tidak. Antara sebab akta ini dimansuhkan ialah disebabkan kewujudan kemudahan hanya seorang pengarah dan seorang pemegang saham sudah boleh ada dalam syarikat. Dengan wujud kemudahan, sebarang keputusan hanya atas tanggungjawab seorang pengarah dan pemegang saham tersebut. Oleh sebab itu, SSM menetapkan tidak diwajibkan lagi untuk diadakan mesyuarat tahunan. Yang ketiga, pulangan tahunan, annual return. Seorang warga negara Malaysia diwajibkan menyerahkan dalam masa 30 hari dari ulang tahun tarikh penubuhannya. Pulangan tahunan ini memerlukan maklumat syarikat termasuk alamat pejabat berdaftar, sifat perniagaannya, bukti-bukti hutang, pengarah syarikat dan setiausaha, juruaudit dan senarai ahli-ahlinya. Seterusnya, pemfailan cukai. Pemfailan cukai syarikat hendaklah dilakukan kepada LHDN dalam tempoh 7 bulan dari akhir tahun kewangan. Setiap syarikat haruslah sentiasa mengemaskini penyata akaun kewangan. Borang nyata cukai pendapatan borang C adalah dokumen yang diperlukan oleh setiap perniagaan itu. Pembayar cukai untuk diserahkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Setiap pendapatan perlulah diisytiharkan. Setiap penyata kewangan yang diisytiharkan perlulah menunjukkan akan keseluruhan transaksi perniagaan sebaik mungkin. Jadi kesimpulannya boleh kita lihat perbezaan prosedur penubuhan bagi syarikat, milikan tunggal, perkongsian dan juga perkongsian liability terhad serta tanggungjawab entiti-entiti tersebut setelah ianya ditubuhkan. Jika seseorang yang ingin memulakan perniagaan itu bermatlamat jauh atau serius, committed dan melibatkan usaha dan juga modal yang banyak, jadi syarikat adalah pilihan yang terbaik kerana walaupun kosnya agak tinggi, namun ianya mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan milikan tunggal. Namun jika hanya ingin cuba-cuba atau tidak berapa yakin, atau mungkin hanya ingin berniaga secara kecil-kecilan, jadi milikan tunggal adalah disarankan kerana kosnya agak rendah dan jika sudah tidak berminat boleh tinggalkan perniagaan dengan tidak memperbaharui pendaftaran.